Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk iaitu Green Practice ataupun amalan hijau. Apa itu amalan hijau? Introduction untuk amalan hijau adalah mengurangkan atau meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia, pembangunan, aplikasi produk dan peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar. Untuk objektifnya pula adalah memberi kesedaran kepada rakyat di negara kita agar lebih menyedari tentang betapa pentingnya penyikmatan dalam pelbagai aspek seperti menjimatkan elektrik, air dan lain-lain untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar daripada terus tercemar. Seterusnya, kebaikan amalan hijau. Yang pertama, mewujudkan kesedaran dan mendidik masyarakat. Dengan mengamalkan amalan hijau, kita dapat mempraktikkan amalan hijau dalam kehidupan seharian dan dapat menerapkan di dalam gaya hidup seseorang. Yang kedua, mengurangkan kos dengan menggunakan peralatan elektrik yang berlogo 5 bintang. Oleh kerana barangan ini dapat menjimatkan tenaga dalam jangka masa yang panjang, sekaligus penggunaan elektrik akan berkurang. Yang ketiga, mengurangkan pembebasan gas berbahaya. Gas daripada industri yang menghasilkan tenaga untuk kegunaan orang ramai sangat berbahaya untuk alam sekitar. Antara contoh gas yang berbahaya yang dibebaskan ialah karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida dan lain-lain lagi. Secara tak langsung, kita dapat menghalang gangguan ekosistem seperti tumbuh-tumbuhan dan hidupan akuatik. Amalan hijau seterusnya adalah pertama, pembungkusan semua produk menggunakan plastik dan peningkatan jumlah plastik bertambah dari hari ke hari. Plastik merupakan penyumbang hampir 2/3 daripada jumlah sisa pembelanjaan pembungkusan di dunia. Sebagai contoh, lambakan sisa plastik akan menggalakkan pembentukan gas rumah hijau yang membawa kepada pemanasan global dan memberi kesan kepada iklim. Yang kedua, teknologi yang digunakan menjejaskan alam sekitar. Sebagai contoh, dobel diri dan pahawa dingin yang membebaskan gas berbahaya seperti chlorofluorokarbon ataupun CFC. Yang ketiga, pertanian besar-besaran menggunakan racun serangga, perosak dan menjejaskan alam sekitar seperti pencemaran terhadap tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syariman bin Azni, matrik nombor 18 DEV 20F2027. Hari ini saya akan membentangkan tajuk dalam khusus ataupun subjek Green Tech Technology. Okey, yang pertama saya akan membentangkan untuk penyelesaian dan juga konklusi. Yang pertama, penyelesaian terhadap cabaran yang dihadapi adalah mendidik rakyat dan masyarakat untuk mempraktikkan amalan hijau. Amalan hijau merupakan benda baharu dalam kehidupan masa kini. Namun, untuk mendidik kepada rakyat memerlukan sebuah program atau kesedaran atau mahupun kempen yang boleh membantu memberi rakyat sedar bahawa pentingnya amalan hijau dalam kehidupan seharian. Selain itu, untuk isi yang kedua, pembungkusan semua produk pada masa kini adalah pembungkusan secara plastik. Oleh itu, alternatif yang kita boleh gunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi adalah dengan menetapkan kepada semua kilang-kilang produk, pengeluaran produk untuk memilih material ataupun bahan plastik yang paling mudah reput dan yang paling minimum memberikan kesan buruk terhadap alam sekitar. Okey, kita akan ke isi yang ketiga. Untuk isi yang ketiga, seperti yang kita sedia maklum, teknologi pada masa kini begitu membantu dalam kehidupan seharian. Namun, teknologi yang sedia ada menjejaskan alam sekitar. Contohnya adalah dobel layan diri dan penghawa dingin mengeluarkan gas yang berbahaya yang boleh merosakkan alam sekitar. Okey. Antara solusi ataupun penyelesaian terhadap masalah ini adalah kerajaan boleh menetapkan supaya memilih teknologi yang paling sedikit memberikan penjejasan ataupun kesan buruk terhadap alam sekitar. Dengan ini kerajaan boleh memilih untuk atau menggalakkan rakyat meminimumkan penggunaan teknologi tersebut dengan memilih
teknologi yang lain untuk mengatasi ataupun mengelakkan teknologi yang sedia ada memberikan kesan buruk terhadap alam sekitar. Untuk isi yang keempat ataupun solusi yang terakhir adalah berkaitan dengan cabaran pertanian pada masa kini. Pertanian besar-besaran yang pada masa kini menggunakan racun serangga perosak. Racun serangga perosak begitu menjejaskan alam sekitar dan mencemarkan tanah. Antara solusi yang terhadap masalah tersebut adalah dengan pihak kerajaan memberikan bantuan kepada petani-petani baja secara organik. Seperti yang kita sedia maklum, baja organik tidak memberikan kesan buruk terhadap alam sekitar. Ini merupakan salah satu alternatif terbaik untuk mengelakkan kita daripada terjejas dengan penggunaan racun serangga perosak yang berjenis chemical. Seterusnya kita bergerak kepada konklusi. Konklusi terhadap amalan hijau. Kita sebagai pengguna seharusnya mengamalkan amalan hijau, kerana amalan hijau akan memberikan manfaat kepada setiap pengguna. Ini sama ada daripada segi aspek kesihatan, daripada segi kesihatan, daripada segi ekonomi, daripada sosial, kerana amalan hijau merupakan amalan murni dan merupakan amalan yang diterapkan untuk negara yang sedang pesat membangun. Seperti yang kita sedia maklum, negara-negara maju seperti Jepun, China, Korea telah lama menjadikan amalan hijau salah satu intipati dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, untuk kita sama-sama membangun secara pesat tanpa mengabaikan alam sekitar, kita seharusnya menjadikan amalan hijau sebagai salah satu aset ataupun matlamat penting dalam pembangunan negara. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.